Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nak Umairah binti Anwar, nombor matrik 054279. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Al-Baqi wa Hibbul Mal, iaitu kedekut dan cintakan harta. Okey. Ma ta'rifu al-baqi? Apa maksud kedekut ini? Kedekut ini bermaksud tidak mudah mengeluarkan wang, seperti seorang jutawan yang tidak pernah bersedekah, tidak pernah mengeluarkan zakat, mahupun menolong fakir miskin. Di sini dia dipanggil kedekut. Sifat ini akan mendatangkan kesan buruk kepada kita, seperti an yad'u ila ma'asi, iaitu mendorong ke arah maksiat. Yang kedua, an yad'u ila an tan'am bil mujahad, iaitu mendorong kita untuk melakukan perkara yang muhbah. Yang ketiga, an yahi an azza wa jalla, iaitu mendorong kita untuk tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat kedekut ini, dia akan merasa bangga kerana memiliki banyak harta dan boleh bermegah-megah ke arah keburukan. Oleh itu, orang yang sifat kedekut ini memang akan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan dia alpa daripada daripada mana dia mendapatkan harta sebanyak itu. Okey. Orang yang kedekut ini juga akan merasa marah apabila orang lain berada di atas lebih daripada dia, dan dia akan menyingkirkan orang tersebut dan memperolehi harta lain. Oleh itu, kita haruslah membuang sifat itu. Okay. Seterusnya, orang yang bersifat kedekut ini akan mudah untuk melakukan maksiat seperti berfoya-foya, minum arak atau berjudi, kerana dia merasa bahawa dialah yang mempunyai segala-galanya. Okey, bagaimana kita nak hilangkan sifat kedekut dalam diri kita, iaitu dengan adanya ilmu pengetahuan. Kita haruslah tahu bahawa harta-harta yang kita perolehi adalah untuk digunakan ke arah kebaikan sahaja, seperti urusan-urusan penting untuk menolong orang, bersedekah dan sebagainya. Contohnya seperti Ustaz Abilio, sekarang negara kita sedang dilanda COVID-19 dan beliaulah yang bersusah payah dan sanggup berkorban nyawa untuk menolong orang-orang yang susah dan memerlukan. Beliau telah mengeluarkan beribu-ribu harta beliau untuk menolong orang miskin ini, dan dia menutup telinga daripada apa yang orang kata terhadap dia. Oleh itu, kita harus tahu bahawa harta-harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan bukanlah kita untuk menggunakan ke arah keburukan seperti berjudi dan minum arak. Oleh itu, kita haruslah tahu bahawa harta ini adalah kunci untuk kita menuju ke syurga. Seterusnya, selepas adanya ilmu pengetahuan, kita haruslah beramal. Pada mulanya memanglah susah untuk kita melakukan perkara kebaikan, tetapi apabila ada perasaan dan niat di dalam hati untuk berubah, pasti akan berubah, dan lama-kelamaan kita akan pasti menjadi orang yang sentiasa disukai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah taubat. Taubat di sini bermaksud kembali daripada jalan yang jauh ke jalan yang dekat. Maksudnya adalah kita kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menyesal bersungguh-sungguh terhadap dosa yang dilakukan dahulu, sama ada dosa kecil maupun dosa besar, sama ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, apabila kita menyesal, kita akan terus melakukan perbuatan baik dari hari ke hari. Kita membaiki perbuatan kita dari hari ke hari untuk menjadikan diri kita lebih baik, dan kita haruslah hindar daripada melakukan dosa-dosa maupun dosa itu sekecil komat. Maka itu akan menghasilkan kesempurnaan. Apabila kita terus menerus melakukan perbuatan baik,
maka iman kita akan meningkat. Dan orang yang melakukan dosa ini semestinya dia lalai daripada mengingati Allah. Dosa ini dianggap sebagai penyakit, malah penyakit ini adalah lebih banyak berbanding penyakit tubuh badan seperti kusta dan lain-lain. Orang yang berbuat dosa ini tidak tahu bahawa dosa yang dilakukannya itu adalah penyakit, satu penyakit. Yang kedua, orang yang melakukan dosa ini juga tidak disaksikan oleh mana-mana manusia lain. Yang ketiga, penyakit ini tidak boleh dirawat oleh doktor kerana penyakit ini adalah berkaitan dengan hati dan diri kita sendiri. Contohnya, apabila kita orang yang berpenyakit kusta dan dia tidak bercermin, maka dia tidak tahu bahawa diri dia itu sedang mengalami penyakit itu. Sehinggalah orang lain datang memberinya cermin dan menunjukkan bahawa dia itu terkena penyakit kusta. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita supaya kita tidak terjerumus daripada melakukan dosa. Walaupun kita melakukan dosa kecil maupun dosa besar, kita haruslah sentiasa bertaubat. Kerana taubat itu adalah perkara yang disukai oleh Allah SWT. Seterusnya, saya akan mengakhiri pembentangan saya ini dengan satu ayat yang berbunyi, artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Iaitu, kita haruslah bertaubat selepas kita melakukan dosa. Sabda Nabi SAW, orang-orang yang bertaubat adalah kekasih Allah dan orang-orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.